tidak terlibat. Tahun depan confirm PRU ke Datuk? Tak mungkin. Sepatutnya Mahyudin Yassin untuk makluman jam kerana tak boleh buat kenyataan begitu. Bahawa jika pandemik berakhir akan ada pilihan raya. Inilah Perdana Menteri yang paling bodoh yang saya pernah jumpa setelah saya hidup 60 tahun dalam negara ini. Dalam negara dan bumi bertuah bernama Malaysia ni. Apa sebab saya kata dia bodoh? Apabila kamu mengatakan bahawa pilihan raya akan berakhir pada masa berakhirnya pandemik, pelabur-pelabur sekarang ini bertahan untuk nak masuk melabur di Malaysia. Atau orang lain yang hendak menambah pelaburannya di Malaysia juga bertahan dulu. Oh, dia kata Malaysia nak buat pilihan raya lepas pandemik. Jadi buat apa kita masuk sekarang? Kita pergi jumpa Menteri MITI, kita jumpa Menteri Kewangan, malah kita ada jumpa Perdana Menteri. Tapi kerajaan ni belum tahu lagi. Boleh menang pilihan raya akan datang. Jadi nanti kita berbaik dengan Kementerian MITI, Kementerian Kewangan, Perdana Menteri. Tiba-tiba parti lain meminta, sakit kita. Jadi ini kebodohan. Patutnya tak payah sebut pun bila kita nak adakan pilihan raya. Iaitu sebab Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan semua parti PH backbencher kecuali Amanah yang lambat dapat maklumat untuk tidak bangun minta 2/3. Kalau 2/3, minta maaf, bukan 2/3, undi belah bagi ni, undi belah bagi ni, maka kantoilah Dr. Mahathir dengan Anwar ini berterusan tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Inilah peluangnya Dr. Mahathir dapat kata orangnya memberi penumbuk sulungnya kepada Anwar yang mengatakan dia ada number. Jadi kalaulah belah bagi ini dan dia berubah kerana Zafrul, Menteri Kewangan, telah persetujui 2 perkara perjuangan UMNO, moratorium dan juga apa dipanggil EPF ini selesai dipersetujui. Dari itu dah tentu undi ini untuk belah bagi ini antara parti pembangkang dengan UMNO yang memberi syarat tidak bercantum. Ya. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada jam 20:35 pada 29 bulan Disember. Sekali lagi saya bersiaran langsung dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya meneruskan siaran langsung ini, bagaimana sekarang ni kedudukan suara saya? Nampaknya begitu baik ataupun ada masalah lain? Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tolong bagi respon dulu. Tolong memberikan saya apa keadaan suara, baik, dengar atau tidak. Dan pada mereka yang memberikan salam, Waalaikumsalam, selamat berehat di hujung minggu. Mohon maaf kerana saya membuat siaran langsung. Jadi ameng dia punya topik mengikut soalan tadi. Saya nak menjawab semua soalan-soalan yang dikemukakan dalam setengah jam yang lalu untuk saya dapat memberikan memberikan pandangan saya. Yes, saudara Muhammad Zubir, suara tak kuat kerana tadi perlahan, sekarang saya dah tingkatkan. Okey, Abdul Razak Yusof dah jawab terang dan jelas. Okey. Amirul Hakim, suara saya rasa okey.
Tuan-tuan dan puan-puan semua, 36 minit tadi ada satu soalan daripada Zul sewa kereta. Zul sewa kereta. Apa yang Tengku Razali fikirkan pasca PRU15? Dia mahu UMNO kembali semula berkuasa. Dia mahu UMNO tidak payah bergabung dengan PBBM atau PAS. Dia mahu hidup mati biar UMNO bergerak sendirian. Itu yang dia fikirkan dalam pasca PRU ke-15 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, tolonglah dalam media sosial saya, yang saya bukan pakai page tau, ini pakai timeline wall saya. Saya menulis, saya beri pandangan saya. Kalau tuan-tuan nak membantah, bantah dengan hujah. Tapi jangan sembrono untuk memberikan komen-komen yang pada saya tidak bertamadun. Dari itu, saya terpaksa delete atau terus saya sepak. Sekarang perkataan terajang tak boleh. Kerana ada kawan saya, Ramli Yunus, kata minta saya untuk jangan gunakan perkataan terajang, kasar sangat. Jadi baik, saya akan sepak keluar. Khasnya yang fake account. Tuan-tuan boleh berbeza pendapat dengan saya, tidak bersetuju dengan hujah saya. Tapi hujahnya mesti diberi dengan jawapan hujah. Bukan ayat-ayat yang agak menyentuh perasaan, menyinggung peribadi, sama ada saya atau orang yang berkenaan. Jadi saya minta tuan-tuan stop perkara ini. Saya ada tidak berapa hari lagi, sekarang dah 893 follower saya. Dalam 107, mungkin dalam minggu depan saya dapat 100 orang yang akan follow wall saya. Saya akan mempunyai 85,000 pengikut yang membaca, dan setengahnya memainkan peranannya di dalam Facebook saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mintalah tuan-tuan semua berhemah. Tak apa, tuan-tuan boleh tak setuju dengan saya. Contohnya, tuan-tuan tak bersetuju dengan pandangan saya. Tapi tuan-tuan tak tahu apa yang tersirat. Yang tuan-tuan baca tersurat. Saya kata bahawa saya mencadangkan bahawa UMNO ini perlu membuat surat atau apa cara sekalipun, tanpa galakkan, tanpa diminta oleh Datuk Najib Razak, minta pengampunan. Jadi kalau saya tengok komen-komen itu, macam-macam. Kerana saya berpendapat pilihan raya akan datang, ialah masih kekal dengan keadaan pada tahun 2018, memilih seorang Perdana Menteri. Bagi memilih seorang Perdana Menteri, yang ada di depan kita sekarang, Anwar Ibrahim. Saya tak ambil kisah soal dia semburit dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan sekarang, saya nampak dia orang yang berpengaruh, yang boleh menggugat kestabilan dia, kestabilan politik bagi pihak Perikatan Nasional dan UMNO sendiri. Jadi kalau dengan keadaan Mahyudin sekarang kena kanser taraf 4, kita kena percaya. Dan bekerja hanya 4 jam sehari, kesihatan dia tidak terjamin. Dia nak jaminlah kepentingan negara. Tapi bagi mereka yang kata Mahyudin baik, serah. Saya kekalkan komen yang demikian, saya tak buang. Tetapi saya punya fikiran akan ada nanti pada tahun 2023 atau lebih awal lagi, mengikut Mahyudin Yassin, sebaik saja pandemik ini berakhir. Pandemik ini tidak akan berakhir dalam masa 3-4 bulan. Terus akan berkekalan untuk tempoh 6 bulan lagi. Maknanya kalau ada pun berlaku pilihan raya selepas 3 tahun, di mana ahli parlimen ini dapat menikmati peluang berpencen penuh pada khidmatnya sebagai ahli parlimen setelah berkhidmat 36 bulan. Kalau bawah bulan Mei, mereka hanya penat badan saja. Kecuali para menteri akan dapat sedikit habuan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya jadi kita sekarang ni hendak mengetahui, kita sekarang ini semuanya kena memandang ke depan. Jadi saya memberikan satu lontaran memandang ke depan. Jika UMNO nak menang pilihan raya akan datang, saya rasa Najib Razak
adalah orang yang setimpal lawan Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim punya kumpulan Pakatan Harapan dan simpati dia tak boleh memberikan hujah yang Najib ini bantuan dan sebagainya. Kerana dua-duanya mempunyai latar belakang yang sama, iaitu dihukum penjara. Hanya Najib tidak masuk lagi dalam penjara, tetapi Najib sudah dikira kalau sebagai seorang bantuan. Itu saja pandangan saya. Tapi saya tengok semua komen-komen menjerang peribadi, mengata yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi minta maaflah kepada mereka yang memberikan komen melalui fake account. Bukan saja saya delete komen itu, tapi saya sepak keluar. Saya tak perlu orang demikian. Kalau nak memberikan pandangan, berikan pandangan secara bertanggungjawab dengan gambar profil yang betul. Ada yang menulis dari masa ni, saya tengok fake account tu 2016 tak pernah update, tiba-tiba bercakap, memberikan komen. Ya pejadahnya saya nak apa? Nak simpan orang macam ni. Maknanya dia buat account ini hanya untuk nak beri komen kepada orang yang tidak sehaluan dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya membuat tulisan itu, kalau saya lah, inilah satu kajian yang baik. Najib pernah berkata bahawa dia pernah membiayai 1,000 orang cyber trooper. Cyber trooper ini dibayar melalui satu orang lelaki Melayu yang dikenali sebagai Jibun. Sekarang ni kumpulan itu dah berpecah. Mike Kemut tu dah berpecah. Mereka berperang sama sendiri kerana hasil sambungan tak bagi sama rata. Jadi golongan kelompok cyber ni, apabila saya tulis itu, kenapa tak masuk mencelah, memberikan sokongan kepada Najib? Kerana yang saya penaikkan cerita itu ialah cerita Najib Razak. Jadi mana dia yang 1,000 orang ni? Mana dia orang yang mendapat habuan-habuan daripada Najib? Jadi mereka berperanan lah untuk mempertahankan, untuk memberikan sokongan. Saya bagi laluan. Ya, saya tidak nafikan. Sebahagian orang Najib ni saya dah block, yang pakai akaun hantu, yang fake account dan sebagainya, saya dah block. Kerana dia bukan mempertahankan Najib. Waktu saya menyerang Najib dulu, mereka hentam saya. Jadi mindset cyber trooper UMNO ni great. Orang Kerala pun ataupun orang di Taman Nadu pun lebih baik lagi daripada mereka. Baiklah tuan-tuan. Baik kita baca sekarang ni apa komen-komen yang ada. Masa berlalu, jadi kita tak mau membuangkan hari Minggu tuan-tuan semua ni. Okey. Kalau tuan-tuan tak komen, balik ke scroll saya sebelum live ini untuk buat pertanyaan. Saya tanya di situ. Saya akan jawab di situ saja. Sebab saya kena melayannya. Okay. Zul kereta sewa saya dah buat. Pit stop ban pecah. Mohon bagi pandangan dan respon kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin periode gunakan logo PN. Apa status PN ketika ini? Setuju atau tidak? Kita dah jawab tidak bersetuju. UMNO ada entiti dia. Barisan Nasional ada entiti dia. Barisan Nasional badan gabungan. Parti-parti politik UMNO, MCA, MIC dan sekarang satu daripada Sabah, PBS. Jadi dari itu, untuk nak menggunakan logo PN ini untuk pilihan raya akan datang, walaupun masa itu Barisan Nasional masih lagi berkerajaan campuran dengan Perikatan Nasional, tak mungkin. Begitu juga parti Gerakan Politik Sabah, GPS. Mereka ini ada gabungannya. Jadi gabungan ini walaupun tidak berdaftar, belum ada logo lagi, tetapi mereka juga mungkin dan tidak mungkin menggunakan atau tidak menggunakan logo Perikatan Nasional. Saya rasa tidak mungkin. Kerana mereka tidak mahu Sarawak dilihat sebagai pro Kuala Lumpur. Itu jelas. Okey. Azmin dah dedahkan hadiah Perikatan Nasional ni dari Tun. Maka BN jadi cap ayam lepas ini jika tak cari blok baru untuk period 15. Memanglah kita tahu bahawa Tun
awal lagi telah merancang program penubuhan kerajaan baru ini dengan menunjukkan Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tetapi soal yang Azmin tak tanya, yang Azmin tak menulisnya atau menjawabnya, ialah Tun ni sebenarnya tak mahu dipersalahkan jika kerajaan di bawah Perdana Menteri dia ini, DAP tidak boleh dikawal lagi. Dan kerana kita semua tahu, walaupun ditutup mulut oleh parti politik yang memerintah dalam Pakatan Harapan selama 22 bulan itu, iaitu banyak perkara kepentingan orang Melayu ditolak oleh DAP. Jadi Tun cukup takut jika perkara-perkara ini menjadi satu pengetahuan awam bahawa DAP ini sebenarnya dia tak boleh kawal. Ini kesilapan Tun sendiri kerana telah memperakui tanpa DAP dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi DAP yang mempunyai kuasa terbanyak 49 kursi, 46 kursi, lebih berkuasa daripada 12 kursi. Kemudian ada orang lompat katak menjadikan 36 kursi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak katakan, bahawa Tun merancang itu untuk menyelamatkan diri dia, bukan untuk kepentingan orang Melayu. Sehingga sekarang orang tidak mengenang tidak pernah mengatakan Tun ini seorang yang seorang yang tidak mengaku salah. Semua dia yang benar. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang pestop layan. BN pula kena menyokong kerajaan Perikatan Nasional dan Mahyudin jadi Perdana Menteri. Saya dah ulang banyak kali kerana 3 perkara ni. Satu, kerana kita memang nak nolak Mahathir ni. Kedua, kerana kita nak mengurangkan kuasa DAP dan menolak DAP. Dan 3, konsisten UMNO tidak mahu menerima Anwar jadi Perdana Menteri kerana sebelum itu sudah diwawakan bulan November ini Anwar bakal jadi Perdana Menteri. Dari itu kita UMNO menyertai Perikatan Nasional dengan niat perkara yang sama, yang 3 perkara tadi. Ya, stop. Hello Deman, tolong ulas jatuh isu ni, apa benda ni? Ini ada satu daripada Helm Dan. Dia kata bahawa sungai yang menimbulkan pencemaran dulu, sungai yang menimbulkan pencemaran dulu masih lagi sekarang ni sungai, saya buka dia daripada Asrwani, dia minta saya ulas Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Insiden pencemaran di Sungai Kim dekat Pasir Gudang Johor hampir masuki tahun kedua. Namun insiden yang mula dikesan pada tahun 2019 kembali menghantui penduduk sekitar ni. Ini kita kena tanya dengan menteri dia. Menteri dia orang PAS. Jadi harap dia akan menjawablah. Saya tidak boleh menjawab pihak isu ini. Jadi Helm Din, terima kasih. Dalam isu ini menunjukkan dengan jelas Jabatan Alam Sekitar ini gagal melaksanakan pemantauan berkala. Maknanya setelah hampir 2 tahun dia pun nak lupa Jabatan Alam Sekitar ni dia buat kerja sambil lewa saja. Jadi terima kasihlah Helm kerana membangkitkan mail. What the night after 7 days Datuk Seri Anwar Ibrahim can get majority. Covers grave. Dia punya masalah sekarang, majority ni kita tak tahu. Saya dah terangkan soal number ni. Pagi tadi Presiden Amanah Yang Berhormat Mak Sabu telefon saya. Saya beritahu dia kena perjelaskan kepada rakyat, pada orang ramai yang 13 ni bangun berdiri
ialah untuk membantah, untuk menyokong undi belah bagi. Dan saya rasa Dr. Mahathir ini pun main politik strategik. Kalau usul itu sebab undi belah bagi ini dipersetujui, maka ada satu muslihat politik yang terdedah kebenarannya. Iaitu sebab Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan semua parti PH backbencher kecuali Amanah yang lambat dapat maklumat untuk tidak bangun minta 2/3. Kalau 2/3, minta maaf, ke 2/3 undi belah bagi ini, undi belah bagi ini, maka kantoilah Dr. Mahathir dengan Anwar ini berterusan tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Inilah peluangnya Dr. Mahathir dapat kata orangnya memberi penumbuk sulungnya kepada Anwar yang mengatakan dia ada number. Jadi kalaulah belah bagi ini dan dia berubah kerana Zafrul Menteri Kewangan telah persetujui dua perkara perjuangan UMNO, moratorium dan juga apa dipanggil EPF ini selesai dipersetujui. Dari itu dah tentu undi ini untuk belah bagi ini antara parti pembangkang dengan UMNO yang memberi syarat tidak bercantum. Jadi itu sebabnya Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mencadangkan supaya jangan disokong pengundian belah bagi ini. Dan di sini Dr. Mahathir tegas bahawa dia mahu tengok di pihak kerajaan berapa yang menyokong dan tapi jika tidak berlaku pengumuman Tengku Zafrul soal dua isu besar ini yang diberikan bersyarat oleh BN, iaitu moratorium dan juga EPF, mungkin kita akan mendapat satu keadaan yang berlainan. Ini kena faham. Benar juga ya. Selain Datuk Seri Najib, siapa calon terbaik UMNO jadi PM? Saya belum dapat menjawabnya. Kalau saya sebut nama A, saya sebut nama B, saya sebut nama B, tidak menyebut nama A kata saya dapat makan dedak. Saya duduk dalam reban ayam dia, yang si B punya reban ayam. Dari itu, antara Datuk Najib, siapa calon terbaik untuk UMNO jadi PM, itu yang saya kata, untuk jalan penyelesaiannya, untuk tidak berpecah di dalam UMNO. Kerana dalam UMNO ini, dia tak ada puak, tak ada pecah dua. Dia ada kabilah banyak. Ada kabilah Zahid Amidi, ada kabilah Mak Hassan, ada kabilah. Tapi mereka ni tak berpecah. Kabilah pun di Arab Saudi pun, puak Badawi ni dia duduk dekat padang pasir tu, berkelompok, diorang tak pecah. Bila Islam diserang, mereka pun bersatu untuk mempertahankan Islam. Jadi dalam UMNO ni yang banyak kabilah sekarang. Ada kabilah A, kabilah B, kabilah C. Saya tak ada kabilah. Kabilah saya tak ada orang, iaitu UMNO. Jadi untuk itu supaya saya cadangkan Najib Razak supaya bertanding balik, tapi dia tak boleh kerana dah dihukum penjara 12 tahun. Jadi kita sama-sama UMNO ni mintalah kepada pemangku Raja Pahang ke, yang di Pertuan Agong ke, untuk pengampunan. Kerana ada peraturan di dalam perlembagaan kuasa pengampunan itu, gunakanlah itu. Kopi. Tidak terlibat. Tahun depan confirm Parayu ke Datuk? Tak mungkin. Sepatutnya Mahyudin Yassin, untuk makluman jam kerana tak boleh buat kenyataan begitu, bahawa jika pandemik berakhir akan ada kabilah raya. Inilah Perdana Menteri yang paling bodoh yang saya pernah jumpa setelah saya hidup 60 tahun dalam negara ini. Dalam negara dan bumi bertuah bernama Malaysia ni. Apa sebab saya kata dia bodoh? Apabila kamu mengatakan bahawa pilihan raya akan berakhir pada masa berakhirnya pandemik,
pelabur-pelabur sekarang ini bertahan untuk nak masuk melabur di Malaysia. Atau orang lain yang hendak menambah pelaburannya di Malaysia juga bertahan dulu. Oh, dia kata Malaysia nak buat pilihan raya lepas pandemik. Jadi buat apa kita masuk sekarang? Kita pergi jumpa Menteri MITI, kita jumpa Menteri Kewangan, malah kita ada jumpa Perdana Menteri. Tapi kerajaan ni belum tahu lagi. Boleh menang pilihan raya akan datang. Jadi nanti kita berbaik dengan Kementerian MITI, Kementerian Kewangan, Perdana Menteri. Tiba-tiba parti lain meminta, sakit kita. Jadi ini kebodohan. Patutnya tak payah sebut pun bila kita nak adakan pilihan raya. Ashraf Wajidi cadangkan Muhyiddin rujuk balik kepada UMNO. Dia punya masalah sekarang, budak pemuda UMNO ni bukannya ada baca sejarah, bukan ada cerdik. Dia punya cadangan untuk suruh Muhyiddin masuk UMNO ni sebenarnya dah ada presiden dia dahuluan, Tengku Razali, Tubuh Semangat 46. Apabila UMNO kuat, dia pecah. Tetapi Muhyiddin belajar sejarah. Tengku Razali berkorban, sokong balik kerajaan Barisan Nasional, bubarkan parti dia, tapi dia tak diberi tempat. Jadi soalnya sekarang ni, Ashraf Dasuki ni, bila dia sebut benda ni, apa dia punya mekanisme? Adakah dengan syarat Muhyiddin setelah UMNO balik, kita akan pastikan dia menjadi Presiden UMNO dan terkekal jadi Perdana Menteri? Itu yang penting. Ya. Itu sajalah tuan-tuan yang saya boleh dapat petang ni bercakap. Dan terima kasih dengan tuan-tuan semua. InsyaAllah malam ini kita bercakap lagi. Supaya kita semua dapat bertukar pandangan, bertukar fikiran secara orang bertamadun. Jadi saya berterima kasih kepada semua komen-komen tuan-tuan dan perempuan dalam Facebook ini. Okey, berjumpa lagi malam ini atau malam esok. Tetapi untuk makluman tuan-tuan, pada hari Jumaat minggu ini, jika jadi bahawa Dahlan Makmur, Datuk Dahlan Makmur melalui PVC, iaitu syarikat media dia, saya dan Lokman akan bertemu dalam satu talk show di PVC. Jadi kita tunggu dulu kenyataan rasmi daripada Datuk Dahlan Mansor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe